Uncle Jimmy. Kejut Uncle Mili. Keris ni tak jadi lagi lah Mili. Tak jadi lagi ke? Foto. Masuk. Mari mana ni? Mari mana? Baru balik dari office. Oh. Okey, boleh dah in. Okey. 2 dos. Fully vaccinated dah saya. Oleh kerana you fully vaccinated 2 dos, kita ada alat barunya. Mandi you sikit. Okey. Tak boleh lah sekarang saya kena jaga semua. Okey. Selamat. Wah, selamat dah. Sejuk ke? Oh, sejuk. Ada aircon lagi? Lagi sejuk. Sekarang ni kita kena jaga-jaga Mili, tak boleh. Kes makin banyak. Walaupun you ada 2 vaksin, 2 dos, tapi you kena jaga. Saya rasa saya nak pergi ambil dos ketiga. Tak boleh. Kenapa? Belum sampai masa ni. Belum sampai masa? Okey, tak apalah. Dia kita kat Malaysia ni untuk dos yang ketiga belum diluluskan lagi. Belum diluluskan? Sekarang ni kita nak Tapi saya memang nak ambil dah sebab saya takut, Uncle Jimmy. Takut you tak pergi mana-mana pun. Siapa kata saya tak pergi mana-mana? Gimana? Minggu lepas saya datang Cafe Warisan untuk jaga Cafe Warisan. Iyalah, minggu lepas Uncle cuti. Uncle pergi mana? Uncle ayah, Uncle pergi mana? Beli ni lah. Ni. Bukan balik kampung ke? Oh iyalah, masa sambil-sambil balik kampung ni beli ni lah untuk semua ni. Maknanya kita ada benda ni, kita bolehlah tembak siapa-siapa. Selain daripada cuci tangan, benda ni bagus juga. Pasal kita tak tahu kita mari daripada mana. Betul. Dan kuman kita tak nampak. Virus ni kita tak nampak Mili. Jadi bila untuk kata langkah berjaga-jaga. Okey, kalau macam ni spray lagi lah. Nanti nak balik. Hari-hari you mari boleh spray lah. Ni keris yang Mili bawa dulu, yang Uncle Seng dulu. Saya dah paku. Mili pun dah paku. Betul. Masih tercabut. So macam mana sekarang? Macam mana sekarang? Rasanya ni kena bawa pergi jumpa Tok Gawa. Mili ingat lagi tak Tok Gawa? Ingat. Tok Nik kan? Tok Nik kan? Tok Gawa Tok Nik. Bagi dia ada kabel, dia ada orang dia boleh bagi. Tapi ni bukan Chris yang Jangan royak ke dia lah. Jangan royak ke dia. Anyway, Uncle nak ucap terima kasih lah kepada Mili. Yang minggu lepas tolong Uncle jaga kedai. Sama-sama. Walaupun saya sambil jaga kedai, saya sambil makan. Kita ada ni, Uncle ada hadiah sikit lah. Hadiah apa? Ni nak bagi upah Mili jaga kedai baru ni kan. Ada upah lagi. Mesti. Tak banyak saja, tak banyak. Ya biasanya Uncle bagi RM10 satu hari, tapi hari ni oleh kerana Mili kita bagi 20. Aduh, thank you. Okey, thank you Uncle. Tak apa, Uncle simpan dululah. Tak apa, nanti masuk nak balik nanti masuk tabung. Rupa-rupanya nak masuk tabung lagi. Tak apa. Saya letak ini. Saya simpan mana? Simpan sini. Okey. Pasal Mili bagus jaga kedai baru ni. Uncle Semo ni mari dia dia bungkus ke dia dine-in sini? Tak, dia macam ni. Dia cakap dia nak jumpa Uncle Jimmy. Okey. Lepas tu dia tanya boleh dine-in ke tak? Sebab kita sudah masuk fasa kedua kan. Betul. Kelantan sudah masuk fasa kedua. Dia tanya boleh dine-in ke tak? Saya cakap tak boleh. You tipu dia. Bukan tipu, sebab Uncle Jimmy tak ada. Saya pun tak tahu boleh dine-in ke tak. Saya cakap tak boleh. Boleh, pasal you dah 2 dos. Dia tak boleh yang jaga kedai ni tak ada dos. Kalau yang jaga kedai 2 dos, lepas tu Apple dah cukup 2 dos. Apple sudah cukup kan? Yang jaga kitchen dah 2 dos, selesai, boleh. Tapi kita dua makan dekat kereta lah. Saya dengan Uncle Seng. Oh, kesian. Sepatutnya tidak begitulah. Sepatutnya you boleh makan kedai. Okey. Pasal dah cukup 2 dos kan. Nanti saya call Uncle Seng Tapi dia rasanya tak apalah. So, minggu ni cerita apa Mili? Cerita apa? Kita masih kekal dengan keris. Boleh? Boleh ni, keris ada depan.
keris ada depan. Tapi untuk cerita dengan Pok Nik lah. Cerita keris Pok Nik. Okey. Oh, berapa minggu dah tu, Bik? 3-4 minggu dah. Panjang cerita dia. Panjang. Cerita dia Untuk ni, keris saja. Untuk keris saja. Kita sudah masuk episod keempat dah. 4 minggu lah. 4 minggu. Ha. Yalah, keris ni dia, cerita keris ni dia tak boleh nak kat konsep. Betul. Kalau kita kerak di tengah-tengah tu, jadi cerita dia putus-putus. Macam pelik, jadi pelik. Jadi bila cerita putus-putus, jadi yalah, orang yang nengok kita ni, penonton-penonton kita ni jadi kurang faham. Betul. Macam saya, kalau macam saya langsung tak tahu keris. Kalau let's say potong-potong macam ni, Lagi tak faham. tak tahu apa itu keris. Sebab lah ni pemilih ni, orang tengok lah ni pun dia tak faham dah. Betul. Jadi bila tengok apa nama ni, hak potong-potong, hak kerak-kerak ni, lagilah dia tak faham. Betul. Nasib baik ada Uncle Jimmy. Jadi cerita minggu ni nak sambung sekat mana pun ni? Itu dengan Uncle Seng ni sekat mana? Uncle Seng kita main kuis. Oh, main kuis. Kita main kuis. Patut pun ada seorang customer masuk, dia kata tak ada kuis ke hari ni. Saya, kuis apa? Sebab minggu lepas kita main kuis. Gitu. Kita tanya pasal keris. Pengetahuan tentang keris. Kuis pun pasal keris? Ya. Oh, bagus tu, pandai pun ada customer bagi tanya. Lepas tu you tak Uncle skor berapa? 100%. 100. Penuh markah. Maknanya betul lah. Betul semua. Oh, you main kuis, you bagi soalan, Uncle Seng jawab. Betul. Hadiah? Hadiah tak ada hadiah. Hadiah makan dalam kereta tadi. Tak ada hadiah. Oh. Kita main-main saja. Padahlah boleh 100 pun you tanya, Uncle jawab. Tak, soalan jawapan you bagi ke bawah. Tak. Saya tak bagi. Tak bagi. Saya test dia sebab saya tanya Uncle Seng. Uncle Seng, you tahu keris tak? Boleh lah. Dia cakap macam ni. So, saya pun nak test dia. Uncle Jimmy, untuk minggu ni, saya nak tanya you sebab you tahu lah. Biasa saya takut apa? Ni takut apa? Takut orang. Kecuali orang? Lepas pada orang hantu. You cakap tak boleh cakap ni, boleh hantu. Sudah lepas. Sudah lepas. Tak apa dah. Saya tak takut dah sekarang. Pasal keris dia pun ada mistik kan? Ya mesti. So, ni ada ya. Mami, Dia ada. boleh cerita sikit tak? Dia hantu. Dia tidak menyabitkan hantu sebenarnya. Dia ada mistik lah. Kalau dulu lah Mili, keris ni dia orang, contoh lah ni, contoh dia lah. Maknanya keris yang rosak ni pun ada manfaat. Dia punya manfaat dia ni kita boleh buat contoh. Contohnya keris. Kata ni kita katalah mata keris. Mata keris. Mata keris ni dia buat daripada besi. Setiap, biasanya Melayu lah, setiap malam Jumaat. Malam Jumaat, okey. Hari Khamis malam Jumaat. Kan, you ambil keris, you ambil kemie lah, kenal kemie? Kemie, saya tahu. Bakar kemie. Dia akan keluar asap punya. Lepas tu dia punya bau dia tu. Ambil kemie, berbulan bekah bakar. Bila bakar kemie, lepas tu ambil asal lima, cuci. Sambil asak. Okay. Dia campur asak tu dengan, lepas tu ambil air. Air ni macam-macam air ada. Setengahnya 7 bunga. 7 bunga. Maknanya 7 jenis bunga. 7 jenis bunga. Bunga rose ke atau apa? Ada. Bunga dia tu, dia ada pula bunga-bunga tu. Maknanya bunga, dia ada bunga tanjung. Mana 7 jenis bunga. 7 bekah. Okey, you ambil. Lepas you ambil ni, dia ambil bunga pertama. Dia lap. Sapu. Ni lap ni dulu-dulu ni, bukan lah ni dah. Dulu-dulu. Dia lap. Dan masa dia lap, masa dia cuci ni, dia tidak cuci saja. Dia ada baca dia. Dia ada reading dia. Reading dia ni ngarut-ngarut lah. Reading dia ni. Dia baca. Dan benda ni seolah-olahnya dia rekah ceritanya, keris ni dijampi. Dijampi. Okey. Dia dijampi dan diasak dengan kemie. Diasak dengan kemie. Bila dijampi, benda ni kena buat selalulah, setiap minggu, supaya dia sebati dengan kita. Bukan sekali setiap buat. Setiap tahun ke? Bukan. Itu setiap tahun tu kita nak cuci. Saya tahu. Kalau setiap tahun kena cuci. Yang cuci punya. Itu cara nak cuci keris. Kita guna air 5, cuci tu terus bagi karat tu. Ni dak ni.
Ini cara lain ni pasal asak kemies ni dah. okey. Bila setiap minggu kita buat lama-lama, benda ni dah sebati. Pasal kita ada mentera tadi. So kita jadi tuan dia lah. Kita jadi tuan dia. So, ni mistik. Jadi bila nak guna, kita letak pasak asal semua sekali ni. Kita adalah baca bla 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 bla. Saya berkata, okey Chris, malam ni you cari Milly. Kenapa cari saya? Contoh. Contoh nasib baik. You pergi cari Milly. Lepas tu dia akan cari saya ke? Macam mana cari? Itu lah mistik. Lepas tu Uncle Jimmy saya tanya, Chris akan terbang ke? Tadilah mistik tadi. Dia terbang ke rumah saya? Ya. Lepas tu dia akan cedera saya ke? Itu bergantung pada niat saya. Let's say. Saya nak buat apa ke you? Let's say. Let's say misal katalah dulu mana ada gambar, mana ada telefon apa semua sekali ni tak ada. Jadi katalah saya ni kita dua ni balah. Kita musuh. Bila sampai ni okey. Dengan bacaan yang dibuat dan dengan cara yang saya cerita tadi, maka angka pun aku baca dan okey. Sapalah masanya. Hei mung besi. Ya aku duk pera selama kening. Inilah peluang masa mungnya. Aku minta mu balas jasa aku. Mu pergi cari bodoh bernama Mindy. Aku nak tengok darah dia kan. So dia pun akan dia tak kata secara langsung you pergi bunuh Mindy. Tak ada. Dia cakap saya nak tengok darah Minly. Mana bila tengok darah kena tikai. Ya betul. Kalau tak tikai, maknanya macam tu. Dia cara simbolik. Dia mistik ni secara simbolik. Okey. Lepas tu Chris berdiri? Chris berdiri pun lebih kurang sama. Dia ada Chris ni bila tadilah bila kita dah jaga dia apa semua sekali, maknanya dia ni dah jadi friend. Jadi friend. Bila dia jadi friend, dia akan dengan kita. So kalau kita kata kita baca dia ada bacaan dia lah. Bila baca okey. Macam-macam lah kalau zaman itulah, zaman dulu lah. Zaman dulu. Chris sakti, Chris keramat, aku tahu asal usulmu. Ni bacaan garuk ni. Jangan percaya, ni mistik. Ini mistik Jangan tiru besi, aku tahu asal usulmu daripada besi, mu jadi besi daripada bukit, mu bla 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 bla. Aku nak tengok mudi. Dia akan bangun. Hebat. Dia mistik ni lebih kurang magic aja lah. Betul. Kadang-kadang bacaan ni dia tipu je. Pun dia ambil tangan dia buat macam tu. Ada tali tak? Ada tali? Tak ada. Ni tengok ni mana ada tali. Tengok ni. Ni kan berdiri kan? Betul tak saya baca? Ada tangan. Sepatutnya duduk sini sana tak nampak tangan. Dia macam tu. Sama juga duduk sini. Dia mistik-mistik ni benda ngaru. Kita tak boleh nak percaya sangat. Kadang-kadang benda ni dia dah buat itu kan. Chris macam ni, okey. Dia bla 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 bla. Dia buatlah action ni. Saya nak tengok you bersih berpusing. So dia pun macam ni. Okey. Wah. Itulah mistik. Tapi lo ni tak ada dah. Lo ni tak ada dah. Tak ada dah. Lo ni orang tak percaya dah benda-benda gini. Tapi saya takut. Lo ni orang percaya kepada apa nama ni, Facebook. Orang percaya ke apa ni, WhatsApp. Tapi saya paling takut ialah COVID. Kalau hantu saya tak takut lagi, COVID saya takut. Dia lepas ni dia akan ada benda baru. Milly tahu ke apa? Tak tahu. Hantu COVID. Hantu campur COVID. Jadi hantu COVID. Takut? Takut. Kalau takut okey. Ini kita pergi dapur tengok. Ya ada benda nak royak hari ni? Saya ada cari sikit-sikit informasi berkaitan dengan jenis keris. Jenis keris? Ya. Boleh. Rupa-rupanya kita banyak jenis keris. Mesti. Uncle Jimmy dia sudah tahu jawapan dah. Tak boleh lah. Milly kalau royak semua hari ni, nanti minggu depan Milly tak mari dah kedai kau. Hari ni semua dah tahu. Minggu depan saya nak kerja part time boleh tak? Minggu depan I tengok bajet dulu lah. Mahal 20 sehari. Baru dapat salary kan. Saya rasa lebih baik saya kerja dengan Uncle Jimmy. Tengoklah kalau mungkin kalau ni mungkin
2 dos untuk fasa 2 dan fasa 3 dah boleh rentas daerah, boleh rentas negeri. So, kerek sikit lah balik kampung. Saya sihat, tak perlu risau. Sihat pun dia tak boleh tengok luar, dia kena tengok dalam. You tengok outside, rugi tengok inside tu sihat setara mana. Tak apa, Pasal COVID dia tak ketik ni. Tak apa, tiap-tiap minggu saya pergi buat swab test. You swab test and tiap-tiap minggu sebelum masuk. Jangan lupa ni nanti kalau you jaga kedai, air tak ada, angkol tak ada, jangan lupa. Pakai ni, semua customer tembak. Apple? Tu dia mandi pakai ni. Pakai ni, okey. Bukan tembak lagi, mandi pun pakai ni. Okey, balik saya pun kena pakai Delta. Okey, kita tengok apa you research. Ini dia, pengenalan keris ke? Betul ni? Betul. Pengenalan keris. Dia ada banyak jenis. Banyak jenis keris. Dalam banyak-banyak jenis keris tu hak you tahu apa? Hak yang saya tahu apa? Saya tahu ada jenis Bugis Menanjung. Oh, hebat. Okey. Lepas tu jenis jenis Tok Chu. Keris Tok Chu. Keris Tok Chu ni angka rakyat dah cerita ni. Jangan tipu. Keris Bali. Oh, keris Bali Indo ni. Lepas tu keris Riau Lingga. Susah tu nak sebut. Riau RIAU Lingga. Ni Indonesia. Ni aku tahu. Pasal Riau tu ialah Kepulauan Riau. Betul. Di Sumatera. Lepas tu hak ni kan saya cari dekat Museum Negara. Bila you pergi? Saya Google. Mili ni banyak benda yang dia buat dia. Saya suka Google. Google. Tak apalah, lepas ni kita tak panggil Mili lah. Kita panggil Miss Google. Bukan, selain Uncle Jimmy jadi sifu saya, Google pun salah satu sifu saya. Okey, ada apa lagi? Keris. Tadi ada Tok Chu, Riau Beko ke? Bali, keris Beko. BEKO, Beko. Keris Beko. Betul tak? Beko ataupun BEKA, Beka. Itu biasanya gini, Mili. Dia jenis-jenis keris ni ataupun nama-nama yang diberikan kepada keris ni dia depend. Dia depend. Agak putih sikit. Dia dia berpandukan kepada locality. Asalnya keris tu pada mana. Misal katalah supaya sebut tadi Bali. Mana keris tu daripada Bali, Pulau Bali. Kalau keris Menanjung? Keris Menanjung maknanya daripada Semenanjung Malaysia. Termasuk keris Melaka ke? Keris Melaka. Supaya tadi kan you sebut keris apa ni, Mek Chu, Pok Chu apa? Tok Chu. Keris Tok Chu tu asal daripada Tupak. Betul. Kerana orang yang buat tu nama Tok Chu. Maknanya dia asal satu daripada tempat, lokaliti, kawasan ataupun nama kampung, nama daerah ataupun nama negeri, nama negara, dan satu lagi adalah asalnya daripada orang yang buat. Itu dia. Tadi saya pun Google. Saya ternampak lah. Kita cakap ternampak. Bukan nampak. Ternampak satu keris. Ternampak ni tak sengaja lah. Tak sengaja. Keris Sulu ke? Keris Sulu. Sulu ni tahu mana? Dekat Philippines ke? Sebenarnya tak guna tanya ni, dia Google kuat. Sulu ni kalau kita tengok pada sejarah dulu, Sulu ni merupakan dia ada sultan, Kesultanan Sulu. SULU kan? Yes. Ataupun SULUK? SULU. SULUK tu suluk. Suluk tu maknanya meaning dia lain kan? Nanti waktu kita next, nanti you mari semula kita you bawa muka lain pula. Okey, baik. Kita bagi suluk. Okey. Dia Sulu ni atas pada Sabah lah. Dia berjiran dengan Sabah. Dan situ tu kebanyakannya dia ni Sulu ni dia Melayu. Bangsa dia. Bangsa Sulu ni seolah-olah super bangsa Melayu. Sebab tu dia, kalau dulu dia ada macam orang Melayu kan, dia ada Kesultanan. Kesultanan Melaka, Kesultanan apa nama ni, Johor. Ada Kelantan. Dia ada Kesultanan Sulu. Dan Kesultanan Sulu ni tidak diiktiraf lah. Kerana dia berada di Filipina
dari Filipina tu mengamalkan sistem presiden. Ya, betul. Jadi super juga di Indonesia. Riau dia ada Kesultanan Riau, Kesultanan Mindanao, Sulawesi dan sebagainya. Sulawesi pun dulu mengamalkan sistem kesultanan. Semua. Jadi ada banyak sultan-sultan itu masih ada, keturunan dia masih ada, tapi tidak diiktiraf. Okey, faham. Sebab tu kadang-kadang tu kalau you ni untuk maklumat lah, kalau you pergi kadang-kadang tu ada jumpa dengan orang dia kata dia ni Datuk. Dari dapat title Datuk. So kita tanya Datuk mana, dia kata Datuk Sulu. Datuk Sulu. Maknanya walaupun tidak diiktiraf, sultan dia tu masih lagi menganugerahkan Datuk. Okey. Sulu. Sebab tu kita ada Datuk Sulu, Datuk Indon. Kalau Angga Jimmy saya nak tanya, orang Sulu dikenali sebagai orang laut ke? Betul ke? Betul. Google royak kau, you tahu mana ni? Google. Kalau Google royak kena kata betul. Tak, saya cuma nak confirm sebab entahlah, Google kadang-kala kita pun tak semesti dia betul. Dia memanglah dia orang Sulu ni orang laut sebab dia berada di dia berada di pesisir pantai. Bila dia berada di pesisir pantai, jadi rumah dia tu atas air. Rumah dia atas air. Dia kerja dia ni memang laut. Dia kerja macam sebagai ni, nelayan. Macam you ni kerja you atas darat. Betul. Darat di office UPKN. Maknanya atas darat. Maknanya Mili ni kalau kita lepas dari laut memang tak hidup. Tak pandai memancing pun. Bukan memancing dah sana, tangkap ikan. Mana tak boleh buat. Okey, next kita tengok keris Bugis Semenanjung. Bugis Semenanjung. Bugis ni satu bangsa. That's why saya pelik. Kenapa ada keris Bugis Semenanjung? Bugis ni merupakan satu bangsa. Dia macam bangsa Melayu, bangsa kalau Cina dia ada bangsa Hokkien, bangsa Hainan apa kan? Betul. Jadi Bugis ini dia satu bangsa daripada Indonesia dan Bugis ni dia bangsa dia ni dia suka merantau. Dia merantau dan Semenanjung ni biasanya dia panjang lah. Kalau kita tengok Semenanjung Malaysia ni kan, kalau kita tengok map dia ada dia panjang tu, dia betul? panjang, dia bujur panjang. Lebih kurang gitulah bentuk dia. Sebab kalau ikut yang apa saya cari dekat Google, Google semua. Amoy ni kak. Okey, saya baca. Keris ni merupakan keris Melayu Semenanjung yang dipengaruhi oleh bentuk keris Bugis. Okey. Keris Bugis Semenanjung mempunyai bilah mata yang lebar dan tegap. Keris ini ada yang belok. Sorry belok. 3 minggu dah ajar lok dengan lok. Belok. Tak boleh nak sebut lagi. Ada yang lurus. Okey. Dia ada yang straight. Lurus ni straight. Bilah mata keris Bugis Semenanjung ditempa daripada campuran beberapa jenis besi. Ditempa tu ke apa? Tak tahu. Bukan ditempa. Ditempa. Tempo ni bukan tempo. Tempo ni maknanya tempo tu tempat you sembahyang. Ni tempo ni maknanya ni. Ni dia panggil tempo. Masa nak buat tu kan besi. Daripada besi bila kita bakar besi tu dia jadi besi ni. Kalau besi ni tidak dibakar memang kerah. Betul. Bila besi dibakar dia jadi lembut. Menggunakan tukul dan itu masa tekan ni lah kita katuk dia bentuk dia supaya jadi keris dan sebagainya. Ni kita panggil tempa. Tempa bukan tempo tempa. Tempa. Okey. Learn a new words. Okey, oleh itu bilahnya jenis yang berpamor. Ada pamor miang perak, pamor beras tumpah, pamor kulit tembikai. Macam mana tu? Baca berabi dulu. Lepas itu ayat. Pamor perut ular, pamor biji petai dan pamor gigi you. Pamor ni tahu tak? Pamor kat mata keris kan? Mata keris tu dia ada dia punya design. Bunga dia. Jadi bunga dia tu, bunga atas mata keris itulah yang kita namakan pamor. Dan hak ni lah dia pamor dia ni macam-macam. Bentuk dia. Gigi you
Gigi you. Gigi kayu. Gigi kayu ni maknanya dia geligi. Maknanya pamor dia ni daripada atas ke bawah tu gigi macam gigi you. Itu dia namakan pamor gigi you. Supaya juga pamor perut ular. Perut ular macam perut mana? Ular ni dia panjang. Betul? Bila panjang perut dia panjang. Betul? Tidak kata perut dia bersipur macam perut kita ni duk stopong. Dia ni panjang. Jadi daripada kerih ni daripada sini sampai sini, daripada ulu sampai ke ujung mata ni kan kerih dia ni kerih Bugis Semenanjung ni kan dia bilah mata yang lebar dia tegak. Lebar. Dia tegak. Jadi di pamor dia tu maknanya dia betul gelelong supaya perut ular. Faham. Kalau perut kita duduk sini je. Betul. Tapi perut ular ni sampai ke ujung. Dia panjang kan? Kalau petai? Petai ni dia sebut dia macam apa petai tak je tengok? Macam ni ke? Satu biji. Bukan. Petai ke dia dia panggil ke apa? Okey, kapung uncle ni panggil papel. Papel. Sepapel petai tu ada berapa butir? 10 sampai 12 macam ni. 10-12 butir. Maknanya daripada ujung mata atas sampai ke ulu tu 10 butir. Bola. Macam apa petai. Gitu je, mudah je. Orang zaman itu dia kreatif. That's why saya tengok. Kenapa ada perut ular? Kejut saya tu. Saya ingat dia ambil tengok kulit ular. Kulit tembikai. Kulit tembikai macam tembikai mana? Ni you tahu? Saya tahu tembikai. Gapo? Tapi kulit tembikai. Tembikai ni gapo? Watermelon. Betul tak? Kalau tembikar? Tembikar saya tak tahu. Tembikai dengan tembikar. Tembikar ialah pot ke? Tembikar ni ialah sejenis seramik. Macam pinggan ke apa kan? Daripada tembikai ni ialah sebut apa ni? Watermelon, betul. Salah watermelon. Bukan ke? Bukan. Tembikai ni watermelon Cina. Betul lah kalau macam ni. Uncle Jimmy, betul lah. Watermelon juice. Watermelon ke? Ni baru dengar ni, pertama kali dengar watermelon. Jadi kan dia tengok kulit dia. Kulit dia macam mana? Okey. Kulit dia tu ada jalur, lepas tu ada kiri kanan tu dia ada macam design lah. Maknanya macam kulit. Macam kulit timur Cina. Wah, sangat kreatif lah. Tu dia. Saya pun. Dan you tahu tak istimewanya kerih Bugis ni apa? Tak tahu. Dia istimewanya kerih Bugis ni daripada kalau nak beza daripada kerih-kerih lain kerana kerih Bugis Semenanjung ni di mata dia, di ujung mata dia yang berpamor tu, atas tu, dia kelihatan tebal dan bertepek-tepek. Tidak kata dia, kalau kerih-kerih lain dia ujung mata dia tu dia halus ya, betul. Dia nipis. Mana kalau kita tekan perut masuk, tapi kalau kita tekan besi ke kita tekan tembok dia akan patah. Tapi kalau kerih Bugis ni dia tebal, mana dia susah untuk patah. Dia bertepek-tepek. Okey, faham. Tepek-tepek tu maknanya seni dia lah. Gitu. Ada lagi? Ada. Next keris Tok Chu. Tok Chu kita dah kecek dah. Kita kecek dah minggu lepas. Minggu lepas ni dia berasal daripada Playback tupai. Dia abak je ke 18. Ni keris panjang. Keris panjang. You faham tak keris panjang ni lagu mana? Panjang. Mana erti keris panjang? Cuba. Keris panjang. Kalau bagi saya dia panjang. Okey. Sebab apa dia namakan keris panjang? Sebab dia panjang. Bukan. Kalau macam ni tak tahu dah. Tak tahu. Dia panggil keris panjang ni kerana dia tidak pendek. Excuse me, Apu. Saya nak balik rumah dulu. Bye-bye. Kerana dia tidak pendek. Kalau dia pendek, dia tak panggil keris panjang. Dia panggil keris pendek. Uncle Jimmy. Dan keris panjang ni juga dikenali sebenarnya sebagai keris alang. Keris alang? Alang ni nak koyak kawan satu seni lah. You tengok apa ni? Rumah. Rumah kalau rumah Melayu, rumah kampung, rumah Cina pun rumah kampung. Rumah kampung dibuat pada kayu. Alang ni kayu atas. Alang saya tahu dah. Kayu alang. Maknanya daripada tiang ni sampai ke tiang ni alang.
Kayu yang panjang. Lepas tu kenapa panggil keris alang? Sebab dia panjang. Panjang, kayu alang ni kayu panjang. Dia tak ada kayu alang ni pendek. Bila kayu pendek tidak panggil kayu alang. Okey. Dan keris hukum ataupun penyalang ataupun keris kuasa. Saya tahu keris hukum. Saya tahu. Oh ya, anda tahu. Kalau untuk orang dulu, orang zaman dulu, kalau dia mengkhianati sultan atau apa, dia akan dikenakan hukum. Let's say lah, hukum biar dia mati. I pun tak tahulah. So, let's say saya ialah eksekutif, saya akan ambil keris hukum ni, tikam dia. Aduh. Betul ke tak? Betul. Google juga. Google je. Betul. Ni dia panggil keris kuasa, keris kuasa, keris hukum ataupun keris penyalang. Kerana dalam pembinaan rumah tadi kan, dalam rumah tadi, kayu alang tu adalah kayu yang mempunyai alang tu kuasa pada rumah, tegaknya rumah. Kalau tak ada kayu alang, dia akan runtuh bumbung. Betul. Jadi keris ni panggil keris alang. Betul. Maknanya keris kuasa. Maknanya kuasa dia di situ. Dah panjang bila keris ni, Mili tahu tak? Dia lebih kurang antara 20 hingga 30 heci. 30 inci sampai mana 30 heci ni kalau duduk Kota Baru memang kebakar. 30 heci nak tanya kita siapa mana. 30 inci. 30 inci. 30 inci. Sekaki berapa inci? Sudah. Mana saya tahu. 1 feet. 1 feet. 1 feet. How many inch ke? Banyak lagi amoy ni kena ngaji. Tak tahu tu. Satu kaki 12 inci. 12 inci. Kalau ni? Dia kalau 24 inci bermakna 2 kaki. 2 kaki lebih tinggi daripada saya. Taklah, 2 kaki mana tinggi pada you. Dah. Kalau 24 inci, 24 inci, kalau 36 inci, 3 kaki. 3 kaki. 3 kaki ni bersamaan dengan 1 meter. Baru 1 meter. Gak you berapa meter? Saya baru 1 meter. Tak tahu ke Uncle Jimmy? Tinggi you 1 meter ke? Saya banyak kena tipu hari ni. Maknanya 20. Tapi kalau 3 inci pun sangat panjang dah. Bagi saya lah kalau 3 inci. 3 inci pendek, 3 kaki panjang. 3 inci 3 kaki. Okey, namun ada juga yang belok. Beluk. Beluk. Okey. Sebut molek. Keris ni bukan digunakan dalam pertempuran. Keris ni dia tak boleh nak buat guna untuk bertempur pasal dia panjang. Bilahnya yang panjang dan sukar diguna. Maknanya bila musuh tu mari dekat, oleh kerana keris ni dah sekaki 2 kaki panjang, maka kita nak tikar lagu mana? Tapi pedang? Pedang dia mari kita dia lain, pedang dia hayun. Dia hayun. Dia bukan tikam. Tikam. Ni keris kita tikam lain. Dan benda ni sebenarnya keris panjang ni biasanya digunakan untuk sebagai kuasa, ia digunakan untuk menjatuhkan hukuman kepada penjenayah. You tahu penjenayah? Saya tahu orang yang buat jahat. Kalau sini enggak milih lah. Kenapa saya? Saya orang yang baik. Pasal hari ni banyak ni penjenayah yang dia buat ni, dia bukan. Dan orang yang menderhaka kepada sultan. Kerana bilik keris ni ia panjang dan maknanya pesalah tu duduk jauh. Biasa you ngadak raja. Kalau dulu lah kan jauh. Jadi saya maknanya better menjatuhkan hukuman bunuh kepada kamu. Dia cabut keris zem. Kena selalu. Lepas tu kena tu kena jatuh, kau kena biasa kena perut kau kena apa kau, tapi mata keris lah maksudnya. Gitu. Pasal dia duduk jauh. Jadi oleh sebab tu keris ini adalah lambang kuasa dan autoriti bagi. Maka sarungnya juga diperbuat pada bahan-bahan mewah. Sarung dia. Gading gajah. Gading gajah, perak ataupun emas. Saya pernah tengok gading gajah. Mana? Dekat rumah Pak Nik, Tok Kawa. Ingat bagus. Uncle Jimmy pun pernah tengok kan? Pernah. Di rumah Uncle ada gading gajah. Kenapa Uncle tak oyak dengan saya? Tak saya nak oyak, ni baru oyak. Ni keris melela. Okey, keris melela. Kalau keris melela ni biasanya ni nama melela ni daripada Terengganu. Dia ke Kelantan Tok Cu.
Gitu. Melela Terengganu. Okey, saya faham dah. Okey. Baru faham tak? Dan biasanya keris ni Mili dia dibuat daripada besi sebaten, dan keris ni sebenarnya apa nama ni, ada pamor juga. Ada pamor. Ada besi sebaten ni juga lazimnya digunakan kerana keris ni digunakan untuk bertarung ni. Untuk bertarung. Untuk tikai orang lah. Okey. Dan Mili boleh sipel lah keris ni, boleh tak di rumah, takut orang jahat mari ke nak ambil tahu rumah lah ni ke. Boleh guna keris ni. Saya ada pistol. Pistol you orang tak takut pasal tubik air, tak tubik peluru. Okey, baik, kita next. Keris beko. Betul tak? Ni keris beko. Keris beko ni dia jarang ada sebenarnya, tapi oleh kerana dia ni dah masuk dalam Google, dia ada nama dia lah. Keris ni yang mata dia lebar, seakan-akan buah beko. Kenapa kat sini dia tulis keris ni juga dikenali sebagai keris lidah? Kerana buah beko, you tahu buah beko? Buah beko macam mana? Allah, susahlah amoy ni. Dia beko ni, you rajin makan kerabu beko. Kerabu beko? Asal mana ni? Saya asal Kelantan. Orang Kelantan tak makan kerabu beko. Dia beko ni dia sejenis buah. Buah beko ni dia panjang. Panjang dia lebih kurang macam keris panjang tadi lah, lebih kurang 2 kaki ataupun 3 kaki. Maknanya lebih kurang 2 kaki kita kata dia panjang. Dia buah dia ni dia lepeh. Lepas tu dia bentuk dia ni macam daun. Tu buah beko. Dan dia rasa pahit. Dia rasa pahit? Kita hiri kita buat kerabu. Sedap ke? Sedap. Sebab tu dinamakan keris beko. Mana keris dia serupa pedang. Gitu. Dan juga dikenal lidah. Kerana cuba you lari tak boleh lah. You balik rumah. Okey. You buka emas, you tengok cermin, you jelai lidah you. Okey, baik. Lo ni tak boleh. Lo ni tak boleh? Tak boleh, kena makan emas. Tak. You tengok cermin. Dia sama. Tak, bila dia celai lidah tu maknanya lebih kurang buah bekonya lagu tu lah seperti lidah. Dia panjang, dia gitu. Lepas tu ujung dia tu dia tajam sikit macam lidah. Tapi lidah kita ni pendek kan? Beko ni dia panjang. Itu nama dia beko. Hebatlah Uncle Jimmy. Saya pura-pura tak tahu, dia boleh explain sampai macam ni. Itulah dia pura-pura. Tengok tu, satu jenayah juga tu. Satu jenayah. Jangan tikam saya. Kita hukum dia dengan keris panjang. Tapi ni, dia cakap mata keris ni tak semestinya tajam dan ada juga berbentuk bulat. Seperti buah beko lah. Pasal di ujung buah beko tu dia tidak tajam. Dia bulat sikit. Dan bulat dia tu tidak separuh bulat lah. Dia bujur bulat tu. Biasanya keris ni hanya sekadar untuk pameran lah. Untuk pameran. Dia tak boleh nak tikar orang ni, tak look. Lepas tu dia cakap kat sini disebabkan tak boleh digunakan sebagai senjata pertarungan, tetapi sebagai simbolik terhadap golongan yang berilmu. Itulah. Dia pakai untuk simbolik lah. Mana bila orang ada keris beko ni, kalau dalam learning kat hok ada ni semacam angka lah. Uncle Jimmy ada keris beko. Maknanya bila Uncle Jimmy bawa keris beko ni, maknanya orang tengok, dia ni ada ilmu banyak. Maknanya dia tengok ni, mata saya. memeh. Jadi Uncle Jimmy ni memeh Google jugalah. Tanya gapo pun dia tahulah ke. Uncle Jimmy, tak saya panggil Uncle Jimmy dah. Uncle Jimmy Google. Orang panggil gitu, tak saya juga. Tak saya juga. Uncle Jimmy Beko. Uncle Jimmy Beko. Okey, bye. Cantik cun. Okey. Apa ni ibu nak tutup kedai kau duduk suruh gini ni. Dia macam dia tak happy sebab dia tak dapat gaji. Tak apa, nanti dia biasa hari Minggu Uncle bagi. Okey. Tapi Uncle bagi banyak baru ni, mungkin dia belanja banyak tu. Betul. Tak apa, kita continue. Okey, keris Riau Lingga. Riau Lingga. Betul tak? Riau ni satu kepulauan di Indonesia. Lingga juga satu nama di Indonesia, iaitu di Kepulauan Riau. Dan keris ini sebenarnya keris ini jarang-jarang orang ada. Kerana keris ini digunakan oleh sultan-sultan. Kalau ikut sejarah sultan keris ini dikurniakan oleh Sultan Ahmad, Sultan Zainal Abidin III di Terengganu semasa dia nikah.
Sekali tu dia bagi. Dan hulu gading dia nya berbentuk Jawa, dihiasi dengan pendokok. Pendokok tahu? Pendokok tahu. Bijak lah. Kat sini. Pendokok emas. Emas. Swasa dan juga cincin melawar. Dan hari ini biasanya digunakan sekali-sekala. Biasanya untuk majlis-majlis wedding. Wedding. Dan wedding ni pun bukan untuk orang biasa. Maknanya untuk keluarga diraja. Mana royal wedding. Ya. Not digunakan, tidak digunakan untuk wedding of the year. Untuk royal wedding saja. Dan batu permata. Batu permata, ya. Wow. Dia mana itu melambangkan kemewahan dan kekayaan seseorang. Macam Mili ni bolehlah Mili kaya. Tengok mata saya. Itu mata orang kaya lah. Bukan. Wow. Lepas tu sampai daripada kayu jenis menanjung. Kayu dia pun makna kayu cantik lah. Kayu cantik. Of course lah. Dia macam-macam lah. Keris ni memang diterak dengan logam, perak, dengan ada ukiran dan sebagainya. Dan maknanya nak siapkan bila keris ni makan tahun lah. Tidak kata sebulan, 2 bulan. Dia punya ukiran dan sejenis. That's why saya cakap Uncle Jimmy sangat hebat. Sebab hari ni saya jumpa dekat Muzium Negara. Sahaja. Betul. Maknanya kalau you tak pergi Muzium Negara tak ada. Di Muzium Negeri Kelantan, kita tak ada ni keris Riau Lingga. Kita ada keris, tak ingat nama. Tapi keris ni, nantilah ada masa. Jom kita pergi muzium. Nanti tunggu Pasar 3. Pasar 3. Lama lagi. Tak lama dah, 2 minggu lagi je. 2 minggu lagi je. Okey. Nanti saya beli tiket Nak gimana boleh tiket? Kita pergi Muzium Negara lah, of course. Muzium Negara. Ingat kau Muzium Kelantan. Muzium Kelantan kita pun kena pergi. Tak payah beli tiket. Tak payah beli tiket. Okey, keris jenis pekaka. Okey. Cerita sikit. Mili pula cerita biar Uncle nak dengar. Tak cakap dekat cik. Betul tak? Burung pekaka. Betul. Keris ini dinamakan pekaka kerana hulunya terbuat dari tanduk ataupun kayu yang kemudian dibentuk seperti burung pekaka. Dia tahu tak burung pekaka lagu mana? Betul tak? Ini tidak burung pekaka. Burung pekaka ni ialah sejenis burung. Dia warna biru kalau kita tengok. Warna biru? Biru. Dan dia ni banyak bermain di sawah-sawah. Dia mucung dia panjang. Mucung dia tu berwarna keemas-emasan. Okay. Sebab apa mucung dia panjang? Kerana burung pekaka ni dia kerja dia makan, dia menyambar. Dia sambar. Dan dia sambar ni, dia sambar ikan. Dia makan ikan. Dia memang hebatlah dia di sungai, di sawah apa ke, dia tengok. Bila ikan tu lompat, zoom, dia tangkap menggunakan mulut dia. Sebab tu dia perlu pada mucungnya panjang. Dia burung pekaka ni memang comel. Okay. Kalau dia tu comel, dia biru tua. Wah, saya nak pergi cari burung pekaka. You pergi cari burung pekaka, lepas tu buat kelik. You potong kepala, buat ulu keris je. Macam ni tak saya. Saya tak berani. Okay. Salah satu ciri khas dari jenis pekaka adalah mata keris yang lebih panjang dari mata keris pada umumnya. Itu dia. Keris pekaka boleh memiliki 31 look. 31. Kita cuma 1, 3, 5. Betul lah, 31 ganjil. Dia look ni dia kena ganjil, tidak kena. Saya tahu, tapi 31. 31 tu maknanya dia punya gelekong. Ataupun apa dia panggil? Gelekong lah. Lekuk dia. Lekuk dia. Lekuk dia tu banyak. Oh, 3. Dia ni macam kalau nak kata gam ni, maknanya kalau jalan raya kat jalan raya ya tak comel lah. Maknanya banyak kona. Gitu. 31 kona. Okey, faham. Wow, 31. Okey, kalau untuk kalau you tengok tadi kan salah satu ciri khas daripada keris ini adalah mata keris yang lebih panjang. So bila dia panjang, banyak look pun tak apa dia panjang. Kalau dia pendek, jadi look banyak, jadi tidak jadi keris. Tu jadi apa? Tu jadi gababu. Apple pun tak tahu. Tak apa. Ni nanti saya pergi Google deh. Kita serahkan Mili Google. Okay, so kita masuk ke. Kita tengok pokok ni dululah. Tak
tak cakap lagi cara memandi keris? Biar Pak ni koyak. Okey, baik. Kita tengok video dulu Okey. Okey. You ada sipek ke? Ada. Kita kongsi dengan penonton lah. Okey. Kita tengok video Pak ni. Jom. Kocok ke tu? Gerak sendiri. Gerak. Pasal apa? Pasal dia buat tu dengan minyak mati pun. Minyak mati bunuh ni orang yang mati. Apa ialah? Iblis kan? Kalau zaman ni Orang yang mati dibunuh, ambil gitu. untuk minyak dia tu. Ni comot situ. Ambil minyak dia dari mana? Daripada dagu lah. Orang mati kan? Masa kata gini lah, Mili ni mati. Saya yang bunuh. Lah, mudah cerita. Lepas tu saya ambil mancis, saya bakar dagu Mili. Mili dah mati. Okey, saya sudah mati. Bila bakar dagu dia keluar minyak. Minyak tu dia bersuruh lah. Dia suruh ikut tuan dia lah. Saya bagi contoh kan. Untuk mistik dah lah. Untuk mistik lah. Jadi Ini rahsia mistik kan. jadi saya nak cerita dah. Jadi benda-benda lah kita apa dia puja tu jadi. Kita tak sih sebab dia syirik dengan Allah. Syirik. Jangan hidup amal lah dia kakut. Jangan hidup. Saya nak cerita satu cerita masa saya mula-mula di kursus di Intan dulu. Orang Terengganu, ada satu orang Terengganu tu dia main minyak dagu. Dia tunjuk saya, dia kata minyak cenua. Saya pun tengok dia. Saya kata apa? Dia kata semua kalau ada minyak ni orang tu gila daun gila. Saya kata kalau orang tu gila ni gila, okey minyak cenua lah, minyak dagu. Saya kata mari sini nak tengok. Dia memang minyak dagu. Saya belajar kata. Dia kata hari ni saya nak sedikit awak. Dah. Dia kata malah kaya tengok. Saya pun ambil meja. Saya tak bakar. Saya suruh. Dia kata malam ni pergi kosek dia. Mungkin cekik dia. Cekik dia kau. Pasal dia takut saya. Minyak tu ikut arah saya. Bukan ikut arah dia. Jadi ke cekik malam kau ya. Cekik dia. Kata apa hari mai esok dia orang jumpa. Ni. Betul awak kata. Kata betul lah. Awak pakai benda tak jauh ni. Orang pakai kelima Allah, kita pakai benda lain. Tapi dia patut dia tak tahu pun tak cara mana. Dia tahu. Dia tahu gitu. Tak bawa awak sikit-sikit lah. Dia tidak mendalami. Jadi waktu main nak belajar untuk ni waktu saya nak belajar tak boleh belajar kata. Benda-benda karut-karut ni tak boleh belajar kata. Awak nak lagi masa saya cekik pula. Saya kata gitu. Saya kalau tak situ gitu. Kalau sungai saya kata. Maknanya benda ni kalau diamalkan benda ni jadilah. Jadi. Hak puja tu jadi. Puja hak jahat. Kalau hak ni saya nak cerita. Saya ni boleh berdiri belakang tapi tak ada dalam orang itu mati. Baru yang Boleh diri boleh sendiri. diri semua ni. Sebab apa? Pasal dia buat melalui ilmu dia. Takut dengan ini. Dia tak gini kan? Saya tak pandai. Dia tak gini kan? Bismillahirrahmanirrahim. Pak gini. Kita boleh mosing, boleh mengatik. Gerak sendiri. Semua ke saya. Tapi orang baru yang mati. Jadi boleh kata kayak itu dia guna ilmu dia. Sebab ilmu sejata ni dia hidup. Dia hidup betul. Surah Al-Hadi, siapa saja amat surah Al-Aqra, surah Al-Hadi nak diri besi pun boleh, nak terbang pun boleh. Boleh. Maya hajat dah terbang, semua boleh besi boleh terbang sebabnya manusia buat. Dia buat tu dia minta dengan Tuhan. Jadi Ni kes ni. ni cerita nak cerita. Kalau saya amal ni kes ni milik. Saya suruh diri ni. Dan kalau saya kata pergi kacang mili dia gini. Hebat Bomi. Saya nak ayat. Ni ada sejarah dia. Ni Kes baru. Kes baru. Kes baru dah ada 15 tahun dulu. 15-20 tahun dulu. Jadi kes ni Raja Perak. Raja Perak saya ni dia guru dengan saya. Guru dengan saya dia dapat gambar dia kata dia nak kes ni kat 15 ke 20 bila. Saya ni lah. Jadi mari rumah saya tu suruh buat. Dia kata nak suruh buat ni. Dia kata tujuannya. Dia kata dia dapat mimpi. Raja Perak nak gini. Dia kata orang boleh buat nama Cikgu Daud. Dia kata awak kena buat. Harga tak kisah. Dia kata. Dia budak kata bagi tempoh saya lah. Betul ke awak dapat mimpi ni kata? Dah, betul ke? Kata betul. Nak duit selalu pun dia nak tinggal. Jadi saya pun tukar biasa. Daripada sejarah. Jadi saya minta dia kata Raja Abad dia buat saya selalu lebih. Dia dapat Boleh ni. Minyak ni buat apa ni? minyak tak saya kena minyak. Minyak tu dia tak suka kan? Untuk cerita. Tujuan dia semua. Mana-mana besi
Kalau lepas pada pacar mesti kena comel dia. Amba apa nama ni Puan ni? Ya. Amba rajin juga duk tengok orang duk main keris ni. Orang setel keris. Salah satunya amba rajin tengok dia ukur keris ni melalui dia ni. Ya betul lah. Abang Am kata tak betul lagi ni. Saya tak sama. Saya awak saya tak sama macam mana. Ya dia betul. Awak saya besar. Betul. Saya kecil. Patah tak boleh pakai lah. Saya pun tentu lagi. Jadi saya tak boleh pakai main ukur-ukur gitu. Maknanya penonton, keris ni biasa kalau kita tengok tu satu benda yang salah. Bila keris ni dia ukur, nak tahu ukur saiz ni, keris ni atas kita dah dia kata okey. Satu dia start dengan gapo? Molek tak molek, molek tak molek. Contohnya dia ukur. Molek tak molek, molek tak molek, molek tak molek. Molek. Mana dia kata keris ni molek. Saya pun nak kata tak semua, tak siapa. Tapi itu melalui tangan saya. Kalau tangan Ponik dia tangan dia jari dia besar. Mungkin tidak saiz pula gitu. Kalau mili, kalau lagi tu tidak. Dia panggil abjad senjata ni satu korek yang orang-orang tertentu saja tahu abjad senjata. Mana cara ukur tu adalah salah. Contoh gini macam ambil. Zaman dulu ukur gini. Allah Muhammad Dajjal. Allah Muhammad Dajjal. Allah Muhammad Dajjal. Allah. Molek. Jadi seolah-olahnya betul lah dengan tu molek. Lepas kalau mari saya besar pula jatuh pada Dajjal ke mana. Tak molek. Tak molek. Kalau lagu tu tak boleh pakai lah. Tak boleh pakai. Lepas tu tangan mana? Tangan apa lain? Lain pula. Jadi yang dikatakan ukur yang sebenarnya tidak lagu tu. Ukur yang ada pada jatuh ni panggil abjad. Abjad tu orang-orang tertentu saja tahu. Maknanya orang yang belajar, orang yang tahu kaedah, orang tahu buat. Dia tahulah sebab dia buat. Tak sebabnya keris ni manusia buat. Bukan tu saya buat. Betul. Mili ada nak tanya lagi? Jangan takutlah Mili. Tak takut. Sebelum saya datang rumah Pak Nik, saya ada baca satu macam research artikel kita panggil, jurnal artikel. Berkaitan dengan kemistikan punya. Mistik keris. Kelantan punya. Dia ada ayat sikit. Kemistikan keris tersebut berlaku kerana adanya bunyi seperti ada orang sedang berjalan di bilik, iaitu tempat keris itu disimpan. Betul ke tak? Dia ada juga tu, mistik gitu ada. Saya pernah beli keris zaman dulu. Dia kocok mari kan. Dia ni kocok ni dia takut. Ada pisang dia simpan dalam mari. Dia simpan keris dalam mari, dia kocok. Kocok mari. Bergerak. Bergerak sendiri. Jadi memang berlaku benda-benda lagi. Dia nak tunjuk bahasanya, dia nak tunjuk ada sesuatu nak tunjuk kepada dia. Jadi dia takut. Dia takut, saya tengok kita pisau tu sesuai dengan saya. Lagi minta beli. Dia tak sejual. Tak sejual kata. Lepas tu, saya ada duit. Zaman dulu boleh terbang duit kau tu. Duit Jawa. Patut saya. Sekali? Sekali. Zaman dulu. Duit Jawa ni memang hebat. Dia kata dia sematuran. Sematuran 10 euro lah. Jadi kau tu bisa kau tu. Kalau nak tunjuk dia tunjuk. Tak kira siapa. Jadi saya tunjuk dia. Kita tukar dengan kau ni mahal 500 so. Jadi 1,000 dua. Saya nak ambil pisau tu. Jadi dia kata gini lah. Dia kata molek dia tukar. Tapi saya bagi so dengan nilai 500. Dia pun setuju. Mana kau tak boleh tidur. Mau cekik tekuk. Tak ada orang arah. Tapi dia nak tunjuk bahasanya dia ada. Berlaku benda-benda itu. Patah balik saya pun ambil pisau Jawa tu. Duit Jawa tu saya punya pisau tu saya tak beri dah kata. Saya bayar 500. Saya bayar pisau tu. Jadi nak ceritanya berlaku juga benda-benda mistik lagu tu. Jadi benda-benda lagu ni benda yang dia berlaku tidak pada semua orang. Dia berlaku dia pilih orang tertentu. Dia nak tunjuk macam keris lembing ni. Kalau nak huru-hara dia bunyi ada. Tunjuk kokok ada. Maknanya kita yang tahu. Orang tak tahu sebab dia tidak dalam rumah dia. Jadi kalau kita takut, tak betul kita takut. Pasal makhluk je kok ni. Maknanya bila ada sesuatu yang ingin diisyaratkan tu dia main sendiri. Dia main sendiri. Tu je Mili, jangan takut. Tak ada takut, tak ada takut. Saya nak tunjuk pisau, saya kata tadi kan boleh saya ambil pisau lah. Pisau ni Utino yang buat ni. Wali Utino. Oh, ni daripada Indo ni. Dah kata gitu. Jadi memang dia main dulu dia kocok mari. Jadi orang takut. Mana ni gok sendiri ni. Okey, kocok mari dia gok sendiri lah. Jadi apa dia takut? Jadi mistik lah benda tu kan. Jadi saya nak tahu kocok mari duduk di rumah saya tak apa.
Kocok tak apa. Tak apa. Jadi setakat Risa hak kocok mari ni duduk dengan abang ni, kocok ke tak? Tak ada. Maknanya sesuai. Tak ada. Dengan saya okey. Tapi bisa ni, awak nak test dia boleh. Mana kebal, try. Saya ada orang belajar ilmu kebal kan. Saya nak tengok zaman dulu banyak orang belajar ilmu kebal kan. Saya kata gini, saya nak tahu pisang ni sebab sejarah pisang ni dia makan semua orang. Tak kira kebal tak kebal pun dia makan. Dah. Jadi saya ada satu hamba Allah tu mari, tak boleh tak putus getah habis orang dia. Dia tanya pisang kata tak cukup tepat. Hebat pisang. Agak banyak pisang ni makan orang tu. Makan orang tu. Ramai dah. Memang dia kocok mari sungguh makan orang. Tak apa, Uncle Jimmy pegang tak apa. Tak apa. Itu sejarah dia zaman dulu. Saya beli pasal Ada racun apa kita buat lah. sejarah dia saya beli ni kalau tu lah sejarah kocok mari. Betul lah. Bison ya. Umur dia 500 tahun. Ada. Kalau setahun sore 500 tahun berapa orang? Oh ni apa paling mahal ni. Badik ni mula kecil untuk ada 5,000. Ni kita masuk kategori badik. Senjata-senjata kecil tapi dia juga menjadikan satu senjata yang soho macam gitu. Isa ni badik. Bermula Kecil kurang. Oh ya. Dia minta dengan saya kalau dolar je kata pasal dengan orang saja saya kata. Macam mana saya nak jual kata. Sebab yang dulu tukang sekor koba. Betul. Yang dulu ni satu ni pisau ni tukar dengan sekor koba. Untuk dapat ke pisau. Jadi koba yang dulu harga pun tidaklah murah. Sepuluh ni kan. Dan ni koba tak 5,000 je ke 6,000 je ke. Ni senjata-senjata kecil. Allahu Akbar. Comelnya. Besi dia berlobek. Ada lama juga. Senjata-senjata ni suatu ketika dulu di zaman kapuk buku. Senjata-senjata ni dipakai orang ni untuk orang-orang kedai masuk ke Kelantan kita ni dia senjata-senjata kecil yang dia berbeda kilang. Tapi hak ni lah hak banyak duk makan orang ni. Dan lah ni bagi di Kelantan kita ni pun kalau kita tengok benda-benda lagu ni banyak lagi. Ni badik, dia panggil badik ni ada kakak badik. Ni badik. Ni pisau Jawa. Ni pisau Jawa. Ni bagai-bagai kecil. Yang ni ni badik juga. Badik juga tapi ni tengok ulu dia lagi. Badik ni. Dia lain. Tapi badik ni nak buning sama tak ada kata bisa-bisa tak ada. Kalau misalnya nak bala pun ayolah coba dulu. Tu lagi lah. Jadi seolah-olah gitu mana. Fungsi dia buat. Dia ada hak rekod tu dia panggil apa? Lawi ayah. Lawi ayah. Tu lawi ayah cara pegangnya begini. Betul ya. Lawi ayah ni pun salah satu juga bila dia tengok kecek macam kata kita duk buah-buah gini dia pegang gini. Ya, dia pergi ke belakang kat seru. Biasa dia kat sini. Dia lawi ayah ni biasa sini dia pergi kat seru. Situ mati ya malah dia pasal kalau nak bunuh lawi ayah salah satu senjata yang bahaya. Antara bukan nak ajar adik kakak supaya buat kerja lah tu tak sebayangnya. Dalam dunia kita ni dalam bang itu masyarakat kita ni benda-benda lagu ni sebenarnya wujud tapi ramai yang tak tahu. Selain pada kita tahu buku 5 dan sebagainya. Hai, selamat malam. 大家晚上好. Welcome. Bertemu lagi bersama saya Minli Laoshi di Cafe Warisan ataupun dikenali sebagai Program Warisan. Malam ni kita bincang pasal keris. Sudah 4 episod dah kita bincang pasal keris. Untuk hari ni kita telah belajar dan memahami beberapa jenis keris yang mempunyai identiti yang tak sama. Let's say macam apa? Keris beko. Betul tak? Keris beko, keris melala, keris Bugis Menanjung, keris Tok Chu. Hak ni favourite saya. So, adik kakak di luar sana, rasa macam mana kita punya video hari ni? Rasa okey ke tak? Saya dengan Uncle Jimmy, actually kan, dia jadi sifu saya. Tapi saya tetap
akan pergi cari Google. Lepas tu saya suka kena Uncle Jimmy sebab saya suka tipu dia. Tapi Uncle Jimmy sangat bagus. Lepas tu dia kena semua jenis keris. So memanglah dia jadi sifu saya. Ada apa yang saya tak faham, saya akan tanya dia. So kita sudah masuk episod ke-12 untuk program Cafe Warisan. Dan untuk minggu depan mungkin tak tentu lagi, mungkin kita akan bincang pasal wow. Tu bukan layang-layang deh, ialah wow yang besar. Tengok, saya pun ada wow kat sini. Kejap mana? So minggu depan mungkin saya akan pergi cari sikit informasi berkaitan dengan wow. Lepas tu kita akan buat seperti biasalah, buat sharing session ke, ataupun knowledge exchange session ke, macam biasalah saya buat dengan Uncle. So you tahu lah, Uncle dia tahu semua benda kan. Keris lah, pedang, lembing, tongkat, wow dia pun kena. Waktu saya hello dia, saya cakap, Uncle, saya nak main wow boleh tak? Mili nak main wow? Bukan main layang-layang ke? Gelak saya. Memanglah saya mungkin minggu depan kita akan bincang pasal wow. So adik kakak di luar sana, stay tune. Jangan pergi mana-mana. Ingat, kita punya program setiap hari Rabu. Pukul berapa? Pukul 9. So boleh tengok muka saya dengan Uncle Jimmy. So itu saja daripada kita. Bye-bye.